Bahkan ada yang sampai kata di dalam masjid, yang saya terkejut tu, dalam masjid, orang yang duduk-duduk mengangguk-mengangguk ni. Saya cakap, dengar ke apa dia cakap tu? Siap kata, antara Allah, Adam dan Muhammad, Muhammad lebih sempurna. Asy-Syahrastani mengatakan bahawa bahaya kumpulan ini lebih teruk daripada bahaya Dajjal. Lebih teruk daripada bahaya Dajjal. Apakah penjelamaan mereka pada hari ini? Ini saya harap ambil perhatian. Sebab menyucikan jiwa ni adalah kewajipan umat Islam. Tazkiyatun nafs. Semua orang kena buat. Bukan ahli sufi je macam ustaz dengan mufti kita kata tadi. Semua orang kena buat sebenarnya. Wajib menyucikan jiwa kita daripada sifat-sifat mazmumah. Maka geng-geng batiniah ni dia pilih tau. Nak memerangkap umat Islam melalui pintu akidah ke, pintu fiqah ke, ataupun pintu tazkiyah. Mana satu yang paling mudah untuk kita siapkan perangkap kita? Mana satu umat Islam paling kurang kewaspadaannya? Bila belajar akidah, kita waspada sebab kita berfikir, betul tak? Bila belajar fiqah pun sama, kita digalakkan berfikir, nak kena faham hukum hakam, kenapa, sebab dan sebagainya. Yang paling kita kata kurang sikit lah, kita kurang sikit waspada adalah apabila kita nak belajar tentang penyucian hati. Biasanya di situ akan ditekankan sangka baik, betul? Sebab tu ramai kawan-kawan kita yang masuk tasawuf ni, mereka tekankan sangka baik. Sangka baik, kita sangka baik, kita sangka baik. Tapi mereka tak perasan termelampau. Akhirnya menjadi mangsa kepada geng-geng batiniah ini yang bijak bermain kata. Jadi mereka melihat peluang, kita boleh masuk melalui jalan tazkiyah. Sebab di situ kewaspadaan kita rendah sikit. Our vigilance are lower, lebih rendah. Sebab dia menekankan isu rasa, betul? Isu perasaan, isu zauqi, hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, merasakan ibadah kita. Sidqu tawajjuhi ila Allah, jujur, betul-betul ikhlas menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jarang dibahaskan isu benar dan salah, tetapi ditekankan isu rasa. Maka di situ mereka melihat peluang. This is the opportunity. Maka mereka sorongkan istilah yang disukai ramai, iaitu ma'rifatullah. Hari ini saya ingatkan, awak jumpa mana-mana kumpulan yang menekankan ma'rifatullah, awak kena red flag dulu, bendera merah kena naik dulu. Bukan saya nak kata ma'rifatullah tidak ada dalam agama, memang ada. Awaluddin ma'rifatullah. Perkara pertama kita kena buat dalam agama, la ilaha illallah, betul? Awak takkan boleh la ilaha illallah kalau awak tak kenal Allah. Awak kena tahu Allah. Itu tak ada masalah. Tapi geng-geng ni, dia akan suka guna istilah ma'rifatullah. Oh, kami ni ma'rifatullah. Kami bukan jalan orang zahir, kami jalan ma'rifat. So ambil perhatian, hati-hati bab tu. Ya? Dan khususnya apabila mereka selepas itu akan berbicara tentang Rasulullah. Mereka akan berbicara tentang Rasulullah dan memberikan sifat-sifat yang bukan manusiawi kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan hingga ke tahap mereka akan berikan sifat-sifat ketuhanan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini bila diganding, dia bercerita makrifat, lepas tu dia cerita hakikat Muhammadiyah dan Nur Muhammad, tapi cerita Nabi Muhammad tu dah macam bukan cerita manusia, dah macam cerita Superman. Saya pernah dengar seorang batiniah di Malaysia ni, dia kata, pokok tu pun Muhammad, meja ni pun Muhammad, kamu pun Muhammad, saya pun Muhammad, langit tu pun Muhammad. Muhammad ada di mana-mana. Ni cerita apa ni? Ni dah ada cerita apa? Dalam diri saya pun ada Muhammad. Diri-diri kita adalah diri-diri Muhammad. Semuanya datang daripada Muhammad. Muhammad yang menentukan. Bahkan ada yang sampai kata di dalam masjid, yang saya terkejut tu, dalam masjid, orang yang duduk-duduk mengangguk-mengangguk ni. Saya cakap, dengar ke apa dia cakap tu? Siap kata, antara Allah, Adam dan Muhammad, Muhammad lebih sempurna. Ada rakaman. Antara Adam, Allah dan Muhammad, Muhammad lebih sempurna. So cerita Nabi ni dah jadi cerita bukan yang kita baca dalam Quran dan Sunnah Nabi SAW. Okay? Ini antara penjelmaan mereka hari ini. Dan mereka banyak bergerak di kedai-kedai kopi, mereka banyak bergerak di social media, di YouTube, di Facebook, ribuan bahkan jutaan. Kalau kita tengok dia orang punya membership. Saya yakin bahkan jutaan. Dan juga
ini mungkin agak sensitif sedikit, tapi saya kena sampaikan. Sebahagian perguruan silat ada juga menerapkan elemen-elemen seperti ini. Ya. Khususnya satu konsep. Ini saya ajak kawan-kawan kita, saudara mara kita yang berkecimpung dalam bidang silat. Saya ajak sama-sama mendalami apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan istilah ibu gayung. Saya ajak. Saya tidak mahu menuduh dan saya tidak mahu. Saya nak ajak seluruh masyarakat Nusantara ataupun di Malaysia kaji betul-betul apakah itu maksud ibu gayung. Sebab saya mendapati beberapa perkara yang menakutkan saya dan menyentak hati saya berkenaan dengan konsep ini. Dan saya melihat ada sedikit persamaan dengan beberapa kepercayaan golongan batiniah yang datang daripada tanah Arab. So, saya minta kita diskusi, kita buat kajian, mereka-mereka yang dalam perguruan silat, tanya guru-guru anda, apakah sebenarnya istilah ini, supaya kita dapat selamatkan diri kita kalau ada unsur-unsur ini. Sebab dalam perguruan silat pun ada isu makrifat juga. Mereka menekankan makrifatullah. Kan? Makrifatullah, dan ada juga Nur Muhammad. Ada juga isu hakikat Muhammadiyah. So kita pelik macam mana boleh ada elemen yang sama di dalam ini. Jadi cukuplah ringkas itu, ya.